Assalamualaikum dan selamat petang semua. Bersama saya Muhammad Nur Fazli bin Saizam sebagai moderator pada podcast kali ini. So bersama saya kedua ahli panel yang cantik dan bergaya, warga Kolej Trinity Ismail, untuk menceritakan tentang sambutan Legasi 50 yang akan berlangsung pada 18 hingga 21 Jun. So sebelum kita teruskan dengan podcast kita pada kali ini, eloklah kita berkenalan dengan kedua ahli panel kita, kerana orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. So bersama saya saudara Razli Akli bin Syamsuar dan juga saudari Nur Syafinas. Apa khabar semua? Khabar baik. So sedikitlah perkenalan tentang diri sendiri untuk orang lebih kenal sebelum kita mulakan podcast pada kali ini. So kita mulakan dengan saudara Muhammad Razli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Razli Akli bin Syamsuar dan saya merupakan Presiden Majlis Perwakilan Kolej Tun Dr. Ismail sesi 2025-2026. Dan saya juga merupakan pelajar tahun akhir Bachelor Sains Fizik dengan kepujian. Pelajar tahun akhir betul. Betul. So di sebelahnya adalah saudari Nur Syafinas. Apa khabar saudari? Alhamdulillah baik. So boleh tak ceritakan sedikit tentang diri saudari sendiri? Sebab mungkin orang nak kenal juga sebenarnya. Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Syafinas Jamalias, tapi awak semua boleh panggil saya Saudari Inas dan awak pun boleh panggil saya Saudari Inas. Saya merupakan pelajar tahun akhir daripada Bachelor Counselling dengan kepujian. Jadi kalau yang memerlukan kaunselor-kaunselor tu bolehlah datang kat saya. Saya sudi je mendengar. Okey, saya selaku pengarah untuk program Jubli Emas KTDI ni. Selamat datang semua. So macam yang saya tahu, kedua ahli panel kita merupakan pelajar intern juga, betul? Betul. Boleh tak cerita sikit kat mana sebenarnya intern ni? Saudari dulu. Saya intern dekat je sebab saya tahu saya akan pegang jawatan dan juga program ni kan. Betul. Okay, jadinya saya memilih untuk intern dekat orang cakap paling jauh sebenarnya. Dekat bahagian kaunseling UPM je. Jauh. So kaunselor lah ni. Betul, saya bakal kaunselor. Bakal kaunselor, amin. So saudara? Okey, kalau saya pula, saya intern dekat sikit. Tak, kali ni saya intern dekat syarikat Excel Test Sdn Berhad yang terletak di Kelana Jaya. Jauh. So busy lah ni kan? Busy juga. So kita pun dah berkenalan dengan kedua ahli panel kita. Jadi tanpa buang masa, marilah kita mulakan dengan soalan-soalan kita kepada ahli panel kita. So untuk soalan pertama, saya nak tujukan kepada saudara Muhammad Razli. So yang seperti yang kita tahu, saudara sendiri merupakan presiden, betul? Betul. So saudara juga seorang wakil pelajar untuk warga Kolej Trinity Ismail. So apa perasaan saudara bila Kolej Trinity Ismail, kolej kita yang kita sayangi ni, mencapai penubuhannya yang ke-50 tahun? Mungkin boleh cerita sikit? Perasaan saya, jujur saya berasa sangat bangga dan sangat terharu yang saya dapat menjadi salah satu daripada orang yang menganjurkan sambutan 50 tahun untuk KTDI ini. Saya beranggapan 50 tahun tu bukanlah satu tempoh masa yang singkat. Betul. 50 tahun tu merupakan tempoh masa yang sangat panjang yang telah melahirkan banyak alumni, tokoh dan juga pemimpin yang sangat hebat yang berada di Malaysia sekarang ni. Betul. Jadi perasaan saya adalah saya sangat bangga untuk jadi sebahagian daripada perjalanan ni. Seperti yang saudara Razli cakap tadi, ramai dah alumni-alumni KTDI yang merupakan seorang businessman yang berjaya, seorang engineer yang berjaya. So tak risaulah, warga-warga Kolej Trinity Ismail ini akan melahirkan generasi yang akan berjaya pada kali ni. So saudari Nur Syafinas, kita tahu saudari merupakan pengarah program pada kali ini, betul? Betul. So waktu pertama kali saudari digalaskan tanggungjawab pengarah, sebab kita tahu pengarah merupakan satu jawatan yang amat berat. Tak semua orang boleh pegang jawatan tu. So apa perkara pertama yang saudari fikir ataupun yang bermain dalam fikiran saudari sendiri? Sebab kita tahu susah ni. Sambutan 50 tahun yang amat besar. Program yang bukan program dalaman pun. Yang merupakan kita bersama alumni, bersama komuniti, betul? So apa yang saudari sendiri bermain di fikiran pada waktu tu? Okey, masa tu saya ingat lagi, awak ingat tak lagi masa kita dekat office MPK tu yang kita punya kita sudah umumkan tu. Okey, masa tu saya jadi takut tau. Sebab yelah
first time, and saya tahu sambutan Jubli Emas ni adalah sambutan 50 tahun, and saya tahu program ni mesti akan bukan program besar. Betul. Jadi dalam masa saya takut tu, saya ni jenis yang suka mencabar diri saya. Jadi saya rasa macam tak apalah, takut tu saya tolak ke tepi, tapi saya sahut je cabaran tu. Sebab saya rasa kalau saya nak rasa takut, saya biarkan rasa takut tu yang orang cakap yang akan lead Mengawal atau diri. kongkong diri Betul. kita, nanti saya akan rasa macam saya tak nak buat apa-apa. Jadi saya rasa perasaan saya masa tu dia mendebar-debar, tapi dalam masa sama saya tahu saya ada tim yang boleh support saya. Sebab saya tahu kalau apa-apa jadi mesti akan ada orang-orang yang akan support saya. Saya sangat macam ni, saya kagum dengan saudari sendiri sebab saya rasa perjalanan daripada awal sehingga akhir merupakan perjalanan yang panjang, betul. Banyak perkara yang perlu dilakukan, banyak perkara difikirkan, itu ini. So, pada Presiden sendiri, pada pendapat Presiden ataupun saudara Razli, apa benda yang membuatkan warga kolej sendiri dengan alumni membuatkan hubungan mereka rapat sehingga pada ini? Walaupun kita tahu alumni ada yang 20 tahun, 30 tahun telah meninggalkan kolej, tapi masih lagi berada dalam lingkungan Kolej Tun Dr. Ismail menjadi penguat kuasa kepada legasi pada kali ini. Saya rasa sebab KTDI ni bukanlah tempat untuk kita berehat saja. Betul. Tapi KTDI, Kolej Tun Dr. Ismail ni merupakan rumah kedua kita. Di sinilah jatuh bangun kita, di sinilah kita belajar tentang kepimpinan, persahabatan dan banyak pengalaman yang kita ada bersama kawan-kawan kita. So bila ada pengalaman ni, inilah yang membuatkan kita ada rasa terikat dengan kolej. Emosi kita kepada kolej, apa semua tu. Jadi apabila kita melangkah meninggalkan kolej, kita akan ada satu rasa yang kita nak menyumbang balik kepada kolej. Sebab kolej telah menyumbang sangat banyak terhadap kemandirian kita, Betul. terhadap kita punya perkembangan diri. Jadi saya rasa itulah yang menyebabkan alumni kita masih menyumbang kepada kolej. Betul. Sebab saya pernah lalu dalam Facebook saya video-video tentang alumni, macam mana perasaan diorang, macam mana rasa ingin bersama lagi dengan warga Kolej Tun Dr. Ismail, sebab tempat-tempat dekat Kolej Tun Dr. Ismail tak asing bagi mereka, seperti Dataran Melur, Dewan Seri Sriantan dan sebagainya. Jadi saudari Nur Syafinas, Ya, saya. sepanjang menguruskan program ni, sepanjang daripada awal hingga akhir, kita tahu ya Allah penat, betul kan? Betul. Ada tak rasa ataupun satu momen yang buatkan saudari fikir, ni bukan program biasa, ini program luar biasa, ni bukan program yang bukan sekadar program yang kita akan buat dan akan lupa, ni kita akan kenal sampai bila. Ada tak satu momen tu rasanya? Okey, mula-mula saya diberi tanggungjawab untuk pegang program ni, masa tu saya memang zero tau. Saya tak ada apa-apa knowledge, saya tak ada orang cakap bahan rujukan. Dia tak macam program-program yang pernah dibuat dekat kolej tu sendirilah. Jadi masa tu saya cuba untuk cari research, buatlah. Saya cuba cari sumber, dan pada masa tu saya jumpa gilah dekat Persatuan Alumni. Saya jumpalah one of it adalah Encik Nur Rashidi, Presiden Persatuan Alumni. Masa tu dia adalah orang yang saya kenal sebab kami pernah jalankan event golf sama-sama masa tahun 2024. Event golf? Betul. Jadinya masa tu dia yang sedarkan saya bahawa sebenarnya bila saya menggunakan nama Legasi 50 ni, ini bukan program yang biasa-biasa. Sebab dia cakap bila penggunaan perkataan legasi itu bermaksud adalah keturunan, warisan. Jadinya macam kita tahu KTDI ni tak asing dari orang cakap juara dambaan warga, ketidakjuara kan, betul tak? Betul. Jadinya bila alumni tu jumpa saya, dia cakap banyak kenangan dekat kolej ni, dan bila saya pergi jumpa dengan alumni lain, banyak juga sejarah yang diorang ceritakan yang saya rasa macam saya tak boleh buat program ni biasa-biasa, sebab yang diorang perlukan daripada saya adalah macam mana nak menggamit mula kenangan tu. Yang mungkin saya tak nampak atau pelajar zaman sekarang tak nampak, tapi alumni tu nak sangat dan perlukan sangat kenangan-kenangan tu. Jadi saya rasa saya perlu lakukan yang terbaik untuk sambutan kali ni. Terima kasih saudari Syafinas. Kalau kita teruskan mungkin saudari akan menangis. Suka saya highlightkan kat sini perkataan legasi sendiri. Kenapa perkataan legasi itu menjadi
nama program. Sebab seperti yang Saudari cakap merupakan legasi, warisan ataupun keturunan-keturunan daripada warga-warga College Tun Ismail yang telah graduate pun sendiri, dan mereka still terikat dan akan tolong kita. Maksudnya tolong dari segi emosi, dari segi mungkin duit ataupun sebagainya, betul. Betul. So saudara Rasli, saudara rasa kenapa sambutan ni penting sangat untuk College Tun Ismail? Kenapa tak payah buat pun? Kenapa perlu buat? Okay. Bagi saya kenapa penting untuk sambutan ini dijalankan, kerana kita dapat menghargai perjuangan orang-orang yang terdahulu lah. Kita mungkin nampak KTDI ini sebagai sebuah college sahaja, tapi kita tak tahu sebenarnya KTDI ini dia bermula daripada mana. Dari kecil ke besar macam tu, daripada dataran mula tu, daripada tak berbumbung dah berbumbung. Macam tu. Jadi sangat pentinglah untuk kita menghargai jasa-jasa orang dulu. Sebab bagi saya saya sebagai presiden sekarang, saya pun rasa nak apa yang saya telah sumbang ke college ni, orang-orang yang akan datang akan menghargainya lah. Nak menyinyakan sahaja apa yang telah diperjuangkan oleh kami. Betul lah. Sebab saya rasa sambutan ni dilaksanakan sebab kita nak menghargai penubuhan College Tun Ismail. Sebab tak senang 50 tahun tu. Betul. So Saudari Syafinas, sebenarnya kenapa orang-orang atau komuniti pelajar atau alumni sendiri kena hadir ke sambutan ni? Kenapa perlu hadir? Apa yang buatkan sambutan ni special untuk diorang? Okey, sebenarnya pada tujuan asalnya macam saya cakap, tujuan sambutan ni buat adalah untuk kita menghargai alumni-alumni kita. Jadi tujuan kenapa saya rasa alumni, komuniti perlu datang hadir. Okey, adalah kerana sebab program-program yang kita jalankan tu adalah mostly ke arah karyawan, ke arah yang berkaitan dengan kesihatan. Macam kita tu program-program tu bukanlah hanya untuk kita raikan alumni. Memang fokus utama kita adalah ke arah alumni. Tapi dalam masa sama, komuniti-komuniti ni lah yang akan datang, yang akan support kita. Dan mungkin juga komuniti-komuniti ni merupakan anak cucu daripada Tun Dr. Ismail tu sendiri ke. Macam kita tahu mungkin diorang ada orang cakap campur bau ke, ataupun adalah darah-darah yang mengalir ke. Itulah. Jadinya itulah saya rasa program ni sebenarnya bukan hanya tertuju kepada alumni, tapi mungkin komuniti pun perlulah hadir. Betul. Sebab kita pun komuniti perlulah tahu sambutan ni jalankan betul. Sebab bukan senang nak jalankan sambutan ni betul. So tadi saya terdengar tentang Tun Dr. Ismail, iaitu tokoh kita lah. So sebagai pengarah, macam mana saudari sendiri nak bawa semangat college ketokohan Tun Dr. Ismail ni kepada pelajar-pelajar sendiri? Macam kita tahu mungkin ada pelajar yang tak tahu pun sebenarnya Tun Dr. Ismail tu siapa. Betul. So mungkin dalam macam ni, dalam sambutan ni saudari sendiri nak pelajar College Tun Dr. Ismail tahu ataupun tanamkan semangat Tun Dr. Ismail dalam diri mereka. Okey, untuk menjawab soalan saudara tu, okey, macam kita tahu Tun Dr. Ismail ni bukanlah tokoh yang orang cakap bukan calang-calang orangnya. Dari segi kepimpinan dia, orang cakap memang sangat amazing, sangat superb lah orang cakap. Jadi je macam yang tadi saudara Razli pun dah cakap, orang-orang daripada kelahiran Tun Dr. Ismail ni jarang lah tak hebat. Macam yang kita tahu, saya pernah tahu one of it adalah CEO TV Al-Hijrah, Tuan Haji Namzi. Dan mungkin kita ada daripada Menteri KDN sendiri, iaitu Datuk Sri lah. Jadi banyak tokoh-tokoh yang berjiwa kepimpinan yang orang cakap kalau orang tengok dia cakap okey, memang bagus, memang okey, kelahiran Tun Dr. Ismail ni memang sangat bagus. Jadinya saya rasa penggunaan nama tokoh Tun Dr. Ismail tu sebenarnya sangatlah wajar digunakan dalam setiap college. Sebab saya tahu bila kita gunakan nama orang yang berjiwa besar, dan insyaAllah lah kelahiran-kelahiran atau generasi-generasi dia pun mesti confirm berjiwa besar. Saya yakin. So ingat, warga College Tun Ismail, siapa yang jadi pelajar atau alumni semua akan berjiwa besar. Betul. Jadi Presiden ataupun saudara Razli,
Rasanya apa nilai yang paling saudara harap masih berada dalam diri mahasiswa sendiri? Maksudnya dari segi kepimpinan ke, daripada segi soft skill diorang ke? Sebagai seorang pelajar yang menetap dekat College Tun Dr. Ismail, sifat ataupun nilai yang paling saya ingin ada dekat setiap pelajar adalah sifat kekeluargaan. Sebab bila mana kita ada sifat kekeluargaan, kita tak akan berkira kita nak buat apa. Kita nak bertolong satu sama lain, kita nak bertolong ansur. Sebab kita kan keluarga. KTDI ni satu family, big family. So itulah nilai yang saya rasa patut ada, dan saya rasa dengan adanya sifat tu, kita dapatlah mengekalkan keagungan, kehebatan College Tun Dr. Ismail itu sendiri. Kekeluargaan betul. Kekeluargaan. Macam kita tahu pun College Tun Dr. Ismail ni familiar dengan kekeluargaan Aras. Macam saya juga pelajar College Tun Dr. Ismail tahun 2. Saya daripada Aras Bravo, Kenanga 1 betul. So saudara daripada Aras saya daripada Aras Kenanga 0. Sekarang Aras tu digelar sebagai Amethyst. Nama Arasnya Amethyst. So tak asing lah sebab keluargaan Aras ni memang rapat. Ada lagi bahagian lelaki lah especially. Jadi saya nak tujukan kepada pengarah balik, presiden balik. So kita tahu yang sambutan legasi ni kita juga berkaitan dengan alumni. Ada alumni yang tolong kita, ada alumni yang menyumbangkan sesuatu, kalau bukan segi duit, mungkin dari segi tenaga. Yang sebenarnya banyak sangat membantu kita, betul. So pada pendapat saudara, kenapa ikatan tu masih kuat lagi? Walaupun kita tahu lama dah mereka tinggalkan college maksud saya. So apa benda yang perasaan yang buatkan ikatan tu masih kuat? Okay, pada pendapat saya lah. Saya cuba untuk meletakkan diri saya di tempat alumni. Saya membayangkan diri saya di tempat alumni. Okay, jika saya seorang alumni, kenapa saya masih nak ada ikatan dengan college? Sebab kadang mungkin alumni ni dia nampak student tu, dia terbayang diri dia. Dia terbayang diri dia struggle untuk handlekan college. Semua tu program-program. Jadi sebab itulah dia ikatan tu masih kuat sampai sekarang. Maybe diorang akan macam ni lah, nak menolong. Sebab kadang maybe masa zaman diorang tak ada siapa yang dapat tolong diorang. So sekarang ni diorang cuba menyumbang apa yang diorang mampu. Sebab kadang kita tak nak orang rasa apa yang kita pernah rasa. Betul. Kita nak memudahkan lagi kehidupan orang lain. Macam tu lah. So macam kacang tak lupakan kulit lah kita katakan. Betul. So saudari sendiri nampak segala progres daripada awal hingga akhir. Macam mana alumni tolong kita, macam mana alumni involvekan diri. Walaupun benda tu kecil, mereka masih nak involvekan diri, betul. So apa yang saudari sendiri lihat bila alumni tolong program kita, program legasi ni, apa yang saudari lihat atau belajar tentang makna keluarga college? Okay. Apa yang saya lihat bila alumni tu bukan alumni biasa-biasa tau. Alumni yang sangat besar, sangat tinggi pangkatnya. Betul. Dan bila dia turun, dia tolong saya. Orang cakap every single thing yang saya tak tahu. Dia orang akan tolong dari segi cara ambil, dari segi penajaan. Macam saya ingat ada setempat yang saya tahu. Saya tahu nak urus program sebab saya dah pegang jawatan dalam 3 tahun. Jadi saya rasa macam banyak benda yang saya tahu. Tapi bila involvement daripada alumni ni, saya rasa macam lagi banyak benda yang saya belajar. Sebab diorang apa yang saya tak tahu, memang mereka akan tegur saya directly. And teguran tu memang teguran yang orang cakap membina, bukan yang menjatuhkan. Sebab saya pernah berada di fasa, saya tak tahu apa-apa dan tak ada orang yang tolong saya. Jadi bila perlibatan daripada alumni ni, saya dapat rasa, alumni ni memang sangat menyumbang dan sangat mementingkan kekeluargaan lah. And pernah juga one of alumni yang saya pergi ziarah, dia cerita kat saya lah. Dulu
Masa zaman mereka belajar, tak ada pun alumni yang tolong. Jadi bila saya nampak ada alumni yang turun, dan dia cakap, saya turun ni bukan sebab apa. Sebab kita semua share satu darah. Macam kita tahu kalau kita tidak, kita ada darah Darah kan. apa? Jadinya, bila mereka cakap macam tu, saya rasa macam, maksudnya saya ada dalam keluarga diorang. Diorang anggap saya as a family. Maybe as anak, as adik, and so on. Jadi saya rasa kekeluargaan tu sangatlah saya dapat rasakan pada tahun ni semasa saya pegang Jublimas ni. Sebab saya rasa tak rugilah untuk jadi pengarah program tu. Terima kasih saudari. Tak heranlah kenapa saudari sebab kekeluargaan dekat Kolej Tun Ismail ni sangat kuat. Ataupun rasanya alumni-alumni familiar dengan perkataan darah purple. Sebab kita semua, saya rasa daripada tahun 1 sehingga tahun akhir, walaupun dah graduate pun, kita still familiar dengan darah purple, betul? Betul. Saya pun nak highlightkan juga sebab kekeluargaan tu sangat penting lah. Setiap perkara yang kita buat, kalau kita akrab pun, semua benda yang sukar akan dipermudahkan. Kita akan support each other, kita akan tolong dari segi apa pun yang kita boleh tolong. Betul. Saudara Razli. Saudara Razli merupakan Presiden Kolej Tun Ismail, betul? Apa yang membuatkan saudara sendiri fikir rasa sayang dan tanggungjawab tu still ada walaupun kat mana-mana saja, walaupun sedang intern, walaupun di luar kolej, tapi tanggungjawab dan sayang tu dekat kolej tu still kekal sampai bila-bila. Walaupun saudara pun akan graduate tidak lama lagi, betul, akan menjadi salah seorang alumni juga Kolej Tun Ismail. So rasa sayang dan tanggungjawab tu still ada sampai bila-bila. So apa yang saudara sendiri rasa benda tu? Di KTDI ni banyak mengajar saya tentang kehidupan dan juga kepimpinan terutamanya lah. Bagi saya, bila saya jadi sebagai salah seorang majlis perwakilan kolej, saya dapat melihat sendiri organisasi tu bekerja macam mana. Saya dapat melihat fellow bekerja macam mana, saya dapat melihat pengurusan bekerja macam mana, saya juga dapat melihat pengetua sendiri bekerja macam mana. Saya dapat melihat mereka meluangkan masa, berkorban masa pagi, siang, petang, malam untuk menjaga nama baik kolej, untuk menyumbang bakti kepada kolej. Jadinya bila saya nampak orang yang memang dah ada tanggungjawabnya tersendiri, memang dah ada tanggungjawab masing-masing, macam fellow merupakan masing-masing ada PTJ masing-masing. Betul. Sama juga dengan pengetua. Jadinya bila saya nampak mereka sanggup berkorban masa, saya nampak kenapa orang-orang yang dah berkerjaya ni boleh untuk menjalankan tanggungjawabnya. Sedangkan ada tanggungjawab lain. Betul. Macam tu jugalah saya. Saya sebagai student, saya macam, kalau mereka boleh, saya pun boleh untuk bertanggungjawab lah. Saya rasa nilai tanggungjawab saya tu makin lama makin kuat sebabkan ada figura-figura yang memang bertanggungjawab lah di Kolej Tun Ismail. Jadi saya harap dengan semangat tanggungjawab ni akan kekal lah sampai saya dah jadi alumni ke apa ke nanti. Betul. Tanggungjawab dan kasih sayang bila kita dah stick dengan Kolej Tun Ismail ni takkan hilang sampai bila, betul. Seperti yang saudari tadi ceritakan tentang alumni kita sendiri yang banyak berkorban masa, tenaga dan semuanya lah. Ada tak satu momen yang betul-betul saudari, saya tak nak bagi saudari nangis lagi, tapi saya cuma nak tanya, ada tak satu momen yang membuatkan saudari betul-betul tersentuh hati dengan pengorbanan alumni kepada kolej sendiri? Yang mana pengorbanan yang saya rasa paling tersentuh hati lah sepanjang saya bersama dengan alumni kan. Ada one of moment ni saya rasa sebab baru juga momen ni jadi minggu lepas. Di mana macam kita tahu program ni program besar, jadi perlukan banyak dari segi dana, sumbangan. Betul. Jadinya adalah beberapa alumni. Yang pertama adalah Cik Hidi tu, dan juga presiden kita dan juga timbalan presiden Persatuan Alumni Cik Syahrudin. Jadinya dua individu ni yang sangat membantu saya sebab mereka lah yang tolong saya connectkan dengan alumni-alumni. Dan bukan saja mereka bagi kontak, bukan saja mereka jadi pemudacara, malahan mereka turun sama-sama dengan saya, teman saya, untuk jumpa dengan alumni-alumni yang sangat hebat. Bukan, maksudnya
mereka ada kerja hakiki tu. Tapi mereka sanggup korbankan masa, korbankan kerja dan teman saya yang kalau saya daripada mungkin saya bukan daripada KTDI Okay. sendiri kan. Mungkin orang takkan tolong pun saya. Betul. Tapi kesanggupan dan juga pengorbanan diorang untuk tolong saya, untuk teman saya. Bayangkan sehari tu saya jumpa 3 orang alumni. 3 alumni. Dan tiga-tiga tu Hmm? Presiden kita tu, Presiden Persatuan Alumni dia sanggup teman. Dekat mana-mana tempat, dekat Petaling. Memang jauh-jauh tempat tu. Dan saya rasa macam Kenapa nak tolong saya? Kenapa nak tolong program ni? Betul. Sedangkan saya rasa kalau dia dia tak ada sebarang kerugian pun kalau dia tak tolong saya. Jadi saya rasa bila saya nampak macam tu, saya rasa macam okay. Maksudnya keikhlasan yang saya dapat rasakan daripada dia, memanglah dia orang cakap dia orang yang garang. Tapi bagi saya, garang dia tu lah yang buatkan saya rasa yang mendidik saya, membentuk diri saya sampai sekarang. Jadi saya rasa momen yang paling saya suka adalah bila alumni sama-sama teman saya untuk jumpa alumni lebih lama. Itu sangatlah saya rasa one of it yang saya akan kenang sampai bila-bila lah. Para alumni sendiri yang turun padang untuk membantu saudari, betul. Besar pengorbanan. Sebab saya tahu alumni-alumni pun sekarang ada kerjaya sendiri. Mereka pun macam ni, diorang mengorbankan masa demi menolong program legasi, betul. Okay, saudara Razli, kita tahu yang masa untuk kita jalankan program legasi ni amat panjang, betul. Bukan sebulan, bukan 2 bulan, mungkin 5 bulan lebih, betul. So bila saudara sendiri yang nampak kesungguhan dan macam mana para AJK, kita especially AJK lah, AJK Jubilee maupun pengarah program, AJK Indo apa semua, mereka bertungkus lumus dalam menjadikan program ni. Apa pandangan saudara terhadap mereka? Pandangan saya terhadap AJK ni lah, saya sangat banggalah atas pengorbanan mereka semua. Meeting dari pagi sampai ke petang kelas, malam sambung meeting. Lepas tu balik bilik je dah pukul 12, pukul 1 macam tu kan, nak rehat apa semua. So saya macam bangga mereka sanggup mengorbankan masa untuk menjadikan legasi 50 ni lah. Sebab bagi saya nampaklah bila mereka sanggup untuk berkorban masa tu, nampak mereka bukan sekadar nak jadi AJK, bukan sekadar peserta, tapi mereka ni nak menjadi legasi. Betul. Mereka pun nak menjadi legasi. So maybe saya sangat terharu lah. Saya sangat terharu dengan AJK saya, AJK Inas semua tu. Sebab tanpa mereka, legasi 50 ni mungkin tak boleh berjalan lah sampai ke hari ni macam tu. Sebab progres ni sangatlah panjang. Banyak proses-proses yang kita kena lalui dari pihak fellow, pihak alumni sendiri, pihak pengetua. So mereka sangat tabah, sangat kuat mengharungi setiap dugaan lah. Betul. Banyak legasi 50 punya persiapan ni. Sebab rasanya AJK bukan sikit, betul. Ramai sangat AJK, betul. Saudara meeting sampai pukul 2-3 pagi hanya untuk bukan sekadar nak jalankan program. Mereka nak tempah nama sebagai one of the AJK yang legasi akan kenang sampai bila-bila. Saudari Syafinas, sebagai pengarah program. Ya, saya. Saya rasa menguruskan sambutan ni bukan mudah. Bukan cuma call itu, call ini, settle. Bukan sekadar buat mesyuarat, settle. Betul. Pernah tak, cerita sedikit lah. Okay. Pernah tak momen-momen yang saudari rasa sangat sedih ataupun momen yang saudari tak nak teruskan sambutan ni sebagai pengarah? Mungkin saudari sangat penat dengan kerja, dengan pergi ke sana, ziarah situ, ziarah sini, betul. Ada tak satu momen yang saudari macam, saya tak boleh ni, saya nak lepas kat orang? Okay, sebagai anak KTDI dan juga anak UPM lah kan, tipulah. Takkanlah saya nak fokus kat college saya semata-mata. Dan sesama saya ni seorang pelajar UPM dan juga yang sedang menjalani internship. Jadinya tipulah kalau saya tak rasa penat. Pagi saya pergi kerja pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Lepas tu 5 petang sampai 6 petang tu je lah masa saya untuk rehat. Dan kalau saya ada kerja, saya terpaksa buat kerja juga. Dan pukul 6 sampai pukul 2-3 pagi.
Ada pernah sekali tu saya rasa saya betul-betul burn out adalah bila saya rasa apa cadangan-cadangan saya ditolak, apa idea-idea saya ditentang orang cakap. Padahal saya okey, saya okey. Tak risau, saya okey je. Okey. Masa tu saya rasa macam kenapa benda ni, tapi yang paling saya terasa adalah bila saya tak terasa bagi pihak saya. Saya terasa dan saya sedih bila mana orang lain dah korbankan masa. Contoh kalau ada apa-apa program, orang lain dah korbankan masa. Tapi bila tiba-tiba benda tu diubah sekelip mata, saya rasa macam benda tu agak mengacau saya punya, agak ganggu diri saya. Sebab saya rasa macam saya tak suka tengok orang lain disakiti atau dijatuhkan. Sebab bagi saya, betul. Bagi saya macam masa-masa yang diorang guna tu, masa tu sangatlah orang cakap tak mudah pun untuk kita bagi masa as student. Jadi masa bila saya nampak orang lain jatuh, orang lain kena macam tu, saya rasa benda tu lah yang buatkan saya rasa macam tak boleh ni, tak boleh teruskan lah. Sebelum lagi ramai orang yang sakit, baik saya tak payah teruskan. Tapi saya tak adalah sampai tahap saya nak pass ke orang tu, tak pernah lagi lah setakat ni. Macam kita tahu saudari Inas pun berjiwa besar, takkan nak lepaskan orang. Betul. Tapi instead maksudnya dari setiap titik peluh ataupun rasa nak down tu, mungkin inilah momen yang akan dikenang betul. Betul. Tak semua akan rasa momen ni, di mana kita pernah berada di bawah dan pada akhirnya kita berada di atas juga. Betul. Saudara Razli, sebenarnya pada pandangan saudara, apa AJK, especially kita berbincang pada AJK lah. AJK, pengurusan, fellow, pengetua sendiri, pengarah kita sendiri, betul. Rasanya apabila mereka diberikan tanggungjawab ataupun menjalankan tanggungjawab ni, sebenarnya apa yang mereka dapat especially? Sebenarnya lepas settle apa semua ni, diorang dapat apa sebenarnya? Diorang bazir masa je ke? Diorang belah macam tu je ke? Sebenarnya apa yang mereka dapat? Okay. Mungkin ramai orang ingat kalau jadi AJK ni kita dapat merit je. Betul. Nak jadi AJK sebab nak merit. Tapi sebenarnya bagi saya lah, kita jadi AJK ni banyak benda yang kita dapat. Salah satunya kita dapat belajar banyak soft skill. Kita dapat belajar merancang, kita dapat belajar berkomunikasi antara satu sama lain, which is saya rasa komunikasi ni lah sangat penting untuk setiap semua orang lah untuk dalam AJK ni. Sebab tanpa komunikasi ni, saya rasa sampai ke hari ni kita tak boleh even record video kita, podcast kita pada hari ni. Satu komunikasi agak penting lah. Banyak benda yang diorang belajar, bukan semata-mata merit sahaja. Banyak lah. Cuma itu terpulang kepada masing-masing. Apa yang dia rasa dia belajar. Sebab lah ada orang, dia rasa maybe sekali jadi AJK dia rasa, oh no, aku dah tak nak jadi macam. Tapi kalau orang yang berjiwa besar, especially pelajar College Sunataya Ismail, kali ni memang akan rasa, oh dia banyak belajar benda. Macam tu lah. Tak kosong lah. Tak kosong. Betul. Selepas saya sebagai baru second year student, saya rasa selepas saya join program-program di College Sunataya Ismail, program college maupun program uni, saya rasa selepas jadi AJK tu, saya jadi orang baru. Saya belajar soft skill, saya belajar how to handle the issue especially, betul. Bukan setakat program, maksudnya ad hoc issue pun kita boleh belajar daripada program-program itu. Jadi kita dah banyak bercerita tentang alumni, kita dah banyak bercerita tentang legasi, segala progres yang saudara dan saudari daripada awal hingga akhir. Jadi mungkin dari saudara Razli sendiri, ada tak nasihat supaya pelajar UPM hari ni, especially College Sunataya Ismail lah, pelajar-pelajar KTI Purple Blood ni, yang selepas diorang meninggalkan college, diorang takkan rasa college ni kosong. Mereka akan macam, oh, aku masih terikat dengan college ni. Rasanya apa nasihat kepada pelajar-pelajar untuk lepas keluar ni, lepas grade, mungkin jadi alumni, mereka still akan menyumbang dan menolong pelajar-pelajar College Sunataya Ismail? Okay, nasihat saya lah kepada pelajar-pelajar, kenanglah apa yang boleh dikenang. Sebabnya, macam saya cakap pada awal tadi, college ni bukan tempat kita berehat saja. Tempat kita belajar banyak benda, ni rumah kedua kita. Betul. Macam tu. So, mesti akan banyak lah memori-memori yang kita boleh imbau balik bila kita dah jadi alumni nanti kan. Jadi bagi saya,
nasihat saya itulah tadi, kenang apa yang boleh dikenang, sebab apa pengalaman yang kita dapat sekarang ni kita tak boleh ulang dah balik. Betul. Sebab kita just akan dapat pengalaman ni sewaktu student. Mm-mm. Bila kita dah habis belajar nanti, kita dah bukan student, kita akan rindu apa yang kita lalui. Macam Fadli kata jadi AJK. Mesti masa AJK tu, masa mula-mula jadi AJK tu, masa-masa position kita rasa penat apa semua. Betul. Tapi setelah habisnya aktiviti dijalankan, program dijalankan, mesti kita akan rasa rindu balik. Betul. Begitu jugalah dengan UPM, KTDI ni nanti macam tu. Macam saudara cakap tadi, kenanglah apa yang boleh dikenang. Sebab rasanya kenangan ni lah kenangan degree paling manis bagi saya. Lagi-lagi bila menetap di Kolej Tun Ismail. Jadi saudari Nur Syafinas atau lebih dikenali saudari Inas lah, Ya saya. sebagai pelajar yang diberi peluang untuk memimpin program ni. Sebab saya rasa orang yang menggalaskan tanggungjawab ni bukan pandang saudari sebagai pelajar biasa. Pelajar yang boleh menggalas sendiri daripada bukan program-program yang mudah lah maksud saya. Daripada fellow dengan pengurusan maupun pengetua yang menggalaskan tanggungjawab ni tak memandang Ina sebagai pelajar yang biasa-biasalah macam saya. Jadi apa perkara atau momen yang saudari sendiri syukuri sepanjang program ni? Ada momen yang ya Allah terharunya bila aku buat benda ni. Ada tak? Okey. Mestilah ada. Mestilah Orang ada. cakap setiap program tu mesti ada pahit manis. Betul. Okey. One of moment yang saya syukuri adalah bila saya rasa masa tu saya rasa saya ingat tak ada orang yang akan support saya. Tapi adalah beberapa individu which is adalah fellow-fellow yang sentiasa bersama saya. Macam kita tahu, saya kan busy untuk intern kan. Jadi Betul. masa sama saya kena pergi ziarah sana, ziarah sini untuk kita jumpa alumni, untuk kita orang cakap kena klik balik dengan alumni. Betul. So adalah fellow-fellow yang bersama saya dan antaranya adalah Puan Habibah sendiri, Encik Muhammad Safi'i. Fellow-fellow ni lah yang bertunggus-lumus. Dia sediakan bahan-bahan, bayangkan. Saya kena bawa tangan tau. Dan fellow-fellow ni lah yang sediakan bawa tangan, yang akan orang cakap bagi dana tambahan. Tak semua orang boleh buat kan. Tapi ya, and ada juga alumni yang bagi dana tambahan untuk kami ziarah alumni lain. Alumni sendiri yang bagi. Itu saya rasa momen tu paling saya terharu sebab saya rasa macam, maksudnya orang-orang KTDI, orang-orang UPM ni sangat hebat sebenarnya. Macam Puan Habibah tu sendiri dan Encik Safi'i ni, dia bukanlah datang daripada Purple Blade tu. Tapi disebabkan dia ada jiwa UPM, jiwa nak bantu student, jiwa nak kembangkan student tu lagi. Jadi dia cuba untuk kebersamaan dengan saya, dia cuba untuk teman saya, dan dia cuba untuk orang cakap pecahkan ruyung di mana orang cakap KTDI ni hanya akan berkawan dengan KTDI je. Tapi tak, dua individu hebat ni mereka cuba untuk masuk dalam dunia KTDI itu sendiri. Termasuklah juga dengan saya punya pengetua which is Dr. Nur Rahiyah sendiri. Faham. Jadi betul. Kita walaupun kita seorang pengarah, kita still mengharapkan ataupun memerlukan orang yang boleh support kita. Which is daripada fellow sendiri, daripada HJK sendiri, presiden, daripada fellow staff dan especially Dr. Ayah lah sebagai pengetua kita. Banyak perkara yang saya belajar dalam podcast ni. Dari segi pengorbanan, kekeluargaan. Dan yang saya tahu sepanjang program ni ada program Malam Memorial Legacy, betul? Betul. Boleh cerita sikit saudari Nur Syafinas? Okey, Malam Memorial Legacy ni adalah malam yang memang kita tumpukan untuk kita kumpulkan balik alumni-alumni kita, especially alumni Kolej Tun Ismail. Kita nak panggil balik semua alumni. Kita nak kumpul balik, kita nak mengambil semula kenangan-kenangan. Dan sebenarnya event ni adalah berfokus kepada kita nak kutipkan juga sumbangan dana daripada pihak-pihak alumni ni sebab dewan yang dulu dianggap kafe, dewan yang dahulu dianggap tempat ataupun tempat berkumpul menjadi dah rosak. Jadinya itulah tujuan Malam Memorial ni adalah untuk kita kutip sumbangan daripada pihak-pihak alumni dan supaya kita dapat perbaikilah balik fasiliti kita. Menarik program tu. Sebab saya rasa malam tu mungkin akan jadi malam yang riuh lah bersama alumni. Betul. Okey. Rasanya banyak dah kita cerita. Tapi mungkin kekangan masa. Jadi untuk penutup podcast kali ni lah saya nak mungkin ada kata-kata daripada kedua panel kita untuk ataupun harapan untuk Legasi 50 ni. So saya start dengan saudara Razli lah. Harapan saya yang pertama sekali adalah saya berharap alumni-alumni
yang pernah menetap di College Tun Dr. Ismail, tak kira daripada batch tahun bila, bolehlah ramai-ramai datang ke sambutan legasi 50 KTDI untuk kita menggamit lagi kenangan-kenangan kita semua yang selama berada di KTDI ni lah. So, saudari. Okey, harapan saya, sebelum saya berharap, saya nak cakap juga terima kasih lah dekat Presiden, dekat Pusat Perhubungan Alumni, Persatuan Alumni, dan rakan-rakan kerjasama BHED sebab sudi untuk bagi peluang dekat kami untuk jalankan sesi podcast ni. Dan terima kasih juga kepada pihak PSPK kerana bagi peluang kepada kami untuk buat podcast kat sini. Jadi saya harap semua join lah program ni sebab tanpa kerjasama daripada pihak luar, orang cakap tak adalah kemenjadian program ni. Betul. Terima kasihlah kepada kedua panel kita pada hari ini, dan saya rasa banyak individu yang involved dengan program ni tapi bukan di hadapan layar, di belakang takbir. Jadi penghargaan tu perlu diberilah kepada semua. Betul. Jadi banyak dah kita belajar. Betul. Saya sebagai moderator mungkin belajar College Tun Dr. Ismail sendiri, belajar banyak benda tentang keluargaan, tentang pengorbanan, dan juga saya nampak kedua panel kita ni mungkin interim, betul? Intern. Tapi masih lagi fokus ataupun semangat untuk menjayakan program ni. Saya rasa itulah daripada saya sendiri, dan juga saya mengharapkan College Tun Dr. Ismail ni sentiasa berjaya di masa hadapan, dan sambutan legasi 50 ni berjaya, insyaAllah. Save the date guys, 18 hingga 21 Jun 2026. Jom sama-sama kita meriahkan lagi sambutan legasi 50 ni, sebab banyak program yang dianjurkan seperti golf, Hamdan Cup, dan especially untuk alumni KTDI kita ada malam memori legasi, di mana malam ni kita ada dinner special untuk alumni. Untuk sambutan legasi pada kali ini, kita juga ada mengeluarkan merchandise yang anda boleh dapat di College Tun Dr. Ismail saja. Dan janganlah lupa datang untuk beli. Jadi jika semua nak tahu lebih lanjut tentang program ni, tentang tentatif, tentang kelancaran program, bolehlah layari website Legasi 50 KTDI. Dan jangan lupa follow IG, TikTok, Twitter, WeChat semua, iaitu Legasi 50 KTDI. Bye-bye.